Imran surah ketiga ayat 1-3. Di mana inilah dalil Quran yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ali Imran surah ketiga ayat 1-3. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kitabullah azza wa jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin. Hadis ini riwayat Imam Muslim yang bermaksud Al-Quranul Karim ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran ini adalah tali Allah. Macam ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah bermaksud agama Islam. Dan agama Islam sumbernya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Nabi menyatakan siapa-siapa yang ikut, yang berpedomankan kepada Al-Quran, merekalah golongan yang mendapat petunjuk. Siapa-siapa yang membelakangi, meninggalkan pedoman Al-Quran, tak mau ikut pedoman Al-Quran, merekalah golongan yang sesat. Ini dalil seorang tanya, Nabi berjaya menyatu padukan Aus dan Khazraj. Ali Imran ayat 103. Nak tarik mengkarung ke apa tu? 2-3 hari ni dia jadi tang kaki ni. Ambil ni, potong kaki lah sana. Kan? Saya kalau sejuk dia jadi. Baik. Kembali pada apa yang saya sebut tadi. Apa yang akan menimpa umat Islam sekiranya kita terus bergaduh, bercakaran sesama sendiri. Dua ayat. Al-Anfal ayat 46, Al-Anfal ayat 73. Al-Anfal ni surah ke-8. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Itu dalil dia. Ingat. Ni Allah tak bagi kita berpecah belah ni. Kan? Tapi untuk menyatu padukan umat Islam yang telah sekian lama bergaduh, bercakaran sesama sendiri, bukan mudah. Tak lagi sahabat Quran cerita orang ni yang duk berlaku di Malaysia ni. Ya, ada saja gangguan-gangguan. Dan taatlah kamu pada Allah, ikut Quran. Kalau boleh ambil terjemahan Quran ada tak? Kot saat ni yang mana tak ingat tu. Bahasa Inggeris. Jangan main bahasa Inggeris. Betul. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Kalau bahasa orang putih, apa aku roti, aku sekolah orang putih. Mereka ingat aku cerai sangat ke? I'm English educated, you know. I was a banker for 16 years. Okay? Ada ni, okay. Dan taatlah kamu pada Allah, yang ikut Quran. Dalam masa yang sama, taat pada Rasul, ikut sunnah, hadis. Wala tanaza'u. Allah larang. Dan jangan kamu berbantah-bantah. Jangan duk bergaduh sama sendiri. Kenapa? Fatafshalu. Kamu akan lemah semangat. Wa tadhhaba rihukum. Dan hilang kekuatan kamu. Tengok Tuhan sebut lah. Umat yang bergaduh atau bercakaran sesama sendiri ini akan menjadi satu umat yang lemah. Tengok. Pasal duk berkeli lama itu, 22 bulan negara kita diperintah oleh DAP. Untuk politik sikit no. Saya keman boleh no. Banyak boleh, banyak. Saya mana tak masuk politik, khutbah ke apa semua masuk kan. Nah, style saya lah nak buat macam mana kan. Orang lain cara depa. Saya tak mau komen apa-apa.
Cuba tengok bagaimana khianatnya golongan kafir ini, sehingga mereka campur tangan dalam urusan-urusan agama kita. Contoh, sampai tabung haji pun mereka kacau. Hotel tabung haji lah ni dah tukar nama. Kau pernah tidur nak hotel tabung haji? Atau dia tidur mana? Pondok ya? Hari ini dikenali sebagai Raya Hotel. Harta umat Islam. Mereka begitu biadab. Inilah hasil. Syukur kau, Tuhan sayang lagi kat kita ni. Sebab apa? Di Malaysia ni banyak lagi pondok-pondok. Banyak lagi sekolah tahfiz. Tuhan sayang kat kita. Kalau dia biar, saya tak tahu. 22 bulan pun dah cukup dah. Patutnya kita jadikan satu pengajaran. Depan ni orang Melayu yang beragama Islam jangan duk bergaduh sama sendiri, jangan dah. Tengok bila kita hilang kuasa, orang Melayu tak berkuasa lagi. Memanglah Melayu juga yang pegang, tapi Melayu yang sebagai puppet ataupun patung. Tak boleh buat apa. Bukan Mahathir zaman dulu, zamanlah Mahathir ni pun cerai punya kaki. Dia pun ikut rentak kapiak-kapiak ni. Kan? Syukurlah 22 bulan Tuhan Maha Kaya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ali Imran surah ketiga ayat 54. Kita kena ingat ayat ini sampai bila-bila. Manusia merancang tetapi Allah juga merancang. Allah sebaik-baik perancang. Mudah-mudahan lagi banyak tumbuh sekolah tahfiz, lagi bagus. Lagi banyak pondok, lagi bagus. Kan? Baru ada keberkatan. Sebab tu Tok Guru kata, mana-mana negeri yang banyak pondok-pondok, pusat-pusat tahfiz, cahaya Islam akan terus menyerlah. Terengganu, Kedah, Kelantan, 3 negeri PAS kuasai hari ni. 3 negeri ni memang banyak pondok. Memang banyak tahfiz. Ni negeri mana ni? Afrika? Bukan ya? Mana tahu kot Afrika. Kan? Kali ni kira rekod lah. 3 negeri kita pegang. Baik. Jadi Allah menyatakan, kalau kamu asyik berbantah-bantah, kamu akan lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah. Ni yang perlu ni. Pemimpin kita ni penggelojor juga. Semua berebut nak jadi menteri. Aku meluat sungguh lah. Kan? Sabar. Bukan mudah ni nak menyatu padu, nak melaksanakan satu penyatuan ummah. Saya pergi jumpa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bulan 8 hari tu, 45 minit muzakarah dengan dia. Kemai aku ni. Baca siap ayat Quran depan dia, dia tengok saya satu macam. Saya tengok dia 3 macam. Lain-lain dia tanya saya, "Enta dulu belajar kat mana?" Tu kira kemai. Dia tanya pasal hujah kita mantap. Kan? Hari tu memang rezeki saya lah. Memang saya dengan Tuan Guru ni dah berpuluh kali dah, makan sekali, ceramah sekali. Tapi hari tu rezeki 45 minit saya pergi ceramah 10 hari di Terengganu. Saya minta nak jumpa juga, nak tanya tentang muafakat nasional. Itu usaha beliau, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, Allah anugerahkan semula kuasa pemerintahan kini di tangan orang Melayu Islam. Tapi ini pun tak selamat lagi. Pasal kalau bajet tak diluluskan hari Jumaat ni, tukar pula kerajaan. Kan? Itulah politik. Baik. Tak apa, yang tu kita tak sedut fikir sangat. Hari esok siapa boleh tahu? Tiada. Kan? Hari esok dia pergi kat dia. Irtiak dah, kita irtiak dah. Kira Abah Din, dia panggil Abah Din. Bila menikah dengan mak aku? Bagi macam-macam. Aduh. Kalau hampa tak mau lagi, aku pun tak tahu nak kata apa lah. Kan? Dan Allah kata wasbiru, dan bersabarlah. Sabar dalam kita berhadapan dengan ujian-ujian. Nak menyatu padukan umat Islam bukan perkara yang mudah. Musuh merancang.
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Itu sebab orang Melayu, umat Islam, jangan sesekali berpecah belah lagi lepas ni. Itu satu. Mai kita dengar pula. Kalau kita asyik bercakaran sesama sendiri, kita tak boleh ngam sama-sama kita orang Islam yang baca Quran yang sama, semayang 5 waktu, tapi asyik bercakaran. Mai kita dengar ayat 73 Al-Anfal. Bagaimana dengan sikap orang bukan Islam pula? 73. Bunyi macam mana? Hang apa? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal surah 8 ayat 73. Dengar lalu kak ni orang kafir ni. DAP, MIC, MCA ni duduk dalam ni ya. Saya baca ayat ni depan tuan guru. Kan? Minta tuan guru hurai sikit. Dan orang-orang kafir, kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Tengok. Kita berhenti tentu dulu. Tengok isu-isu yang dibongkarkan setelah berlaku perubahan kerajaan. Di antaranya di Raut Pahang. Bagaimana 4,000 hektar tanah yang diterokai secara haram depa tanam musangking. Kak aku tak hantar pun sebiji mangkuk hayun. Kalau hantar aku duduk diam lah sikit. Cuba tengok MCA, DAP boleh bersatu nak pertahan pok dia. Ni ayat dia. Saya ni di antara penceramah yang orang musuh cukup marah. Tapi marah-marah sampai tak boleh tunjuk tak mana aku cakap tak betul. Kan nak sembang lah kau. Hak duk marah kat aku tu Quran pun tak ingat. Kita bukan nak sombong. Ni gifted. Anugerah Allah kat saya. Semua kat sini kau. On the spot. Semalam sahabat tu tanya, Ustaz, penunggang agama ni dalam surah apa? Terus on the spot saya bagi. Dia tahu, Ustaz ingat sungguh Al-Baqarah surah kedua ayat 41. Siap baca lagi kat dia. Pasal kalau orang ni ikmal out terus. Ikmal bukan Ustaz. Dia baru nak start. Lepas ni jadi Ustaz. Dia kena berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Adik-adik kalau nak berjaya dalam sesuatu perkara khususnya dalam agama, kena bersungguh-sungguh. Arab kata apa? Manjada wajada. Melayu kata apa? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Orang putih kata apa? When there's a will, there's a way. India kata apa? Aku pun tak tahu. Cerita dia tu. Itu cerita dia. Jadi maknanya begitu jelas. Tengok di Selangor. 5,000 buah kilang secara haram. Exco Cina kata apa? Bukan haram. Mereka cuma tak berdaftar saja. Tengok. Bukan haram. Kalau tanya saya, haram jadah. Kalau tanya aku kasar mbak betul. Tengok mereka. Mereka boleh tahan buat dia kak. Hak kita ni sampai tak mau tolak langsung-langsung. Dah Allah bagi balik kuasa pemerintahan, duk berebut pula. Tak puas hati sana, tak puas. Manusia ni sampai bila pun tak puas hati lah. Kalau tak ada sifat qana'ah. Qad aflaha man hudiya lil Islam. Wa kana 'aishuhu kafafan. Wa qana'a bih. Hadis riwayat Imam Muslim. Beruntunglah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Tapi kita lahir dan keluarga Islam. Nabi kata lain pula, qad aflaha man aslam. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang Islam. Kita orang Islam cukup beruntung. Macam tu juga beruntung sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam. Allah memberi rezeki kepadanya dan dia ada sifat qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah rezekikan kepada dia. Ada sifat ni clear, ni pasal tak ada ni lah. Mungut. Nak tolong rakyat macam mana, tak ada jawatan dan sebagainya. Allah.
Pas lama dia buat kerja, tak ada jawatan, boleh tolong macam-macam. Kan, nampak duit banyak. Kan kita tak tahu. Tapi itulah sifat tamak. Sebab tu, mereka ni sebenarnya adalah orang-orang miskin. Laisal ghina an kasratil arad, walakinal ghina ghina nafsi, hadis Bukhari. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar kaya jiwa. Nah, apa yang Allah bagi cukup. Kalau nak Al-Quran, At-Taubah surah ke-9 ayat 59. Dua-dua hadis tu campur dengan ayat Quran, ngam. Nah. Baik. Jadi maknanya begitu jelas bila Allah kata, dan orang-orang kafir ini, kata Allah, sebahagian mereka adalah pelindung kepada sebahagian yang lain. Tu, depa jaga pok-pok dia apa kak? Saya tahulah, saya pernah kerja dengan Cina 16 tahun. Nah, memang pok dia memang dia jaga. Bukan benda baru. Diskriminasi lah orang ni kata, discrimination dalam bahasa Inggeris. Saya pernah kata kat pengurus saya, hampa ni Cina, macam mana pun hampa pertahan pok hampa. Saya kata direct, muka merah padam. Mereka tak main dengan saya sebab saya strict kerja di segi punctuality, ketepatan waktu. Yang ni orang tak boleh lawan. Tadi pukul berapa dah? Pukul 6 sampai dah. Kan? Ustaz macam ni bagi makan sedap-sedap sikit. Hak duk main lambat bagi air sejuk dah. Kan? Saya kerja awal kak. Kerja pun alhamdulillah. Ya? I was a prudent banker. Hampa faham tak faham tak pergi. Kan? Tak tu saya lawan lah. Saya menang. Saya tak pergi can dengan orang Cina kapiak ni. Dia macam mana pun puak dia jaga. Kita kerja bagus macam mana pun dia tak pandang. Ni Tuhan sebut, sebahagian mereka melindungi sebahagian yang lain. Kemudian Allah kata, illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu orang Islam tak ada perangai, tak ada sifat macam mereka, duk kelai je, kamu akan berhadapan dengan apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan fitnah dan kerosakan yang besar. Dalam mana-mana pun khutbah jemaat saya cukup tekankan soal penyatuan ummah. Orang nak marah ke, orang tak suka, orang kritik ampanya pasal alah kritik tu pun tak pandai khutbah ke. Oi. Manusia ni tak, bila kita cakap ikmah dia kata kita angkat diri pula, dahang tu bangang. Cuba hampir tengok dalam Quran, angkat diri ni boleh. Hampa tak jumpa ayat tu. Aku jumpa surah sekian, ayat sekian, siap dengan muka surat. Kan? Duk nak kritik. Duk nak kritik. Tu dia kerja mereka. Tu anak ikmal lah tu. Sak dah. Muka pak ke muka mak? Mak aku tak pernah tengok pun muka macam mana. Kawan lama dah. Tu Allah sebut. Kalau kamu umat Islam asyik bercakaran sesama sendiri, kamu akan berhadapan dengan fitnah dan kerosakan yang besar. Ini yang berlaku 22 bulan. Tu kita tahu, kita tak tahu, saya simpan semua. Pengkhianatan DAP, Kerajaan Pakatan Harapan terhadap negara kita. Saya simpan semua benda tu. Banyak benda. Dengan kebanyakan cerita Tabu Hadi banyak. Alhamdulillah kak Tuhan bagi balik. Saya bukan apa. Nah, kita bukan bimbang tentang kita ni berapa hari nak hidup. Ni mana duduk ni semua tak ada suami dah ni. Saya anggap empa tu. Buat macam mana? Lupa bini aku ada. Tak apa, aku minum dululah. Yang tu orang putih kata slip of the tongue, no fault of the mind. Kan? Kau tidak mengantuk. Buat macam mana kan? Macam itulah kehidupan kita. Ada yang kematian suami dulu kan? Ada yang kematian isteri kan? Baik. Dah mapu-mapu aku pun lupa nak kata apa. Baik. Tak ingat balik dah. Yang saya nak sebut bukan tentang kehidupan kita. Kita ni berapa hari nak hidup ni yang duk ada tu.
Tu anak Ikmal. Sayang anak Ikmal anak. Mana sayang? Anak ke mak? Ha? Mak. Ha, lot lang Ustaz ni main mesti hampa tak lah gelak. Saya kesian ni anak kecil ni. Saya ada 7 orang cucu. Dapat seorang lagi yang ketujuh. Anak saya nombor 3 tu lelaki. Anak dia semua lelaki. 4 orang. Dan Assalamualaikum. Hamba tak tahu kat aku no. Panggil lah Tok Wan ke apa ke. Saya ingat Tok Wan hang seorang handsome. Aku pun handsome. Nah, dapat baru ni keempat lelaki. Semua anak-anak dia bubuh nama imam-imam. Nah, Imam Syafi'i seorang, Imam Hanafi, Imam Maliki, yang ni Imam Ahmad Hanbal. Empat imam duduk dalam rumah saya, tuan-tuan. Ketua imam tu aku. Siapa pun sebiji turun ke saya, cucu-cucu ni. Pandai cakap pam-pam-pam, aku tak tahu lah esok. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan mewarisi perjuangan Tok Wan dia. Yang saya bimbang tentang anak. Anak cucu kita yang bakal kita tinggalkan satu hari nanti. Cuba kita bayang, kalau negara kita ditakbir oleh puak-puak DAP. Bukan nak masuk politik, tapi lebih kurang macam tu. Nak bagi faham. Pasal saya nak baca Al-Quran. Allah suruh kita bimbang. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu Tuhan sebut. Dan hendaklah kamu menaruh rasa bimbang, rasa takut terhadap zuriat yang bakal kamu tinggalkan pada suatu hari nanti. Ni anak-anak ni semua ni. Bagaimana masa depan mereka, bagaimana keselamatan mereka itu yang diterjemah. Allah sebut, Allah ajar. Tu kita bimbang kok. Kita ada 7 orang cucu. Cik-cik ni. Sulung darjah 6 dah perempuan. Dia tu anak nombor 2. Dia ada 2 orang kan. Allahu Akbar. Duk fikirlah kalau isu aku tak ada, macam mana masa depan hampa. Nampak? Tu yang kita hari ni tak boleh bergaduh dah. Nah. Saya ni sebab tak ada kesempatan. Kalau ada kesempatan, Allah bagi peluang ceramah depan UMNO semua tu. Aku akan nyok, aku tak bagi can. Terus duk berebut lah. Mari kita buat sesuatu yang baik. Selamatkan agama Islam. Sekaligus insyaAllah umat Islam pun selamat. Boleh? Itu muqaddimah. Muqaddimah pun dah kat setengah jam dah. Ni sampai ke apa ni? Ikut suka. Tu dia. Sampai ke apa kak? Selalu Ustaz. 11 malam boleh tunggu. Alamat aku tak balik lah malam ni. Oh, mem besar. Oh, kemas. Baik. Jadi, itu muqaddimahnya kenapa umat Islam perlu bersatu padu. Cumanya yang mereka tak faham 3 benda ni, saya nak sebut ni. Penyatuan ummah tidak akan berjaya melainkan 3 benda ni kita amal. Ni yang tak pun nak jadi cantik ni. Berebut nak jadi menteri, nak jawatan nu, nak jawatan ni, semua jawatan nak. Lah ni sekali ni kerajaan kita mana ada timbalan Perdana Menteri. Ada menteri kanan yang 4 orang. Kan? Kalau dia letak timbalan Perdana Menteri ke, hak nombor 2 ni duk congok lah. Macam mana nak berjatuh nombor 1. Faham tak? Cerdik no. Percaturan ni. Siapa dia ni? Cadangan. Tak boleh abang. Ya? Tu kata bijak. Insan yang belajar tentang sains politik dan sebagainya. Ya? Belajar tentang politik Islam. Kita tak belajar bidang tu, duk kata dia tak erti apa, awak apa teruk kan. Kita kalau nak condemn orang, biarlah kita terlebih hebat pada orang kita condemn.
Dan apalah ustaz, ceramah tak sedap, baca Quran tak syok, hang pun tak boleh ingat pada aku, pang sekali. Hang nak kata aku tak bagus, hang kena lebih pada aku kan. Jadi yang saya nak sebut 3 perkara ni penting. Kalau tidak, penyatuan ummah tetap gagal. Yang pertamanya, seluruh umat Islam wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber rujukan yang utama. Yang ni dulu. Apa-apa saja pun, mari kita rujuk Quran As-Sunnah. Allah berfirman dalam Suratun Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, maka apabila kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk kepada Allah. Allah apa dia? Yakni Al-Quran. Dalam masa yang sama Rasul, sunnah atau hadis. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Pasal apa kita tak percaya? Allah tak bagi peluang kak. Saya kalau ada peluang depan Abah Din, saya akan bercakap kalau diberi peluang. Saya banyak mujah nak takut pada mereka. Kan? Saya dah berdakwah masa tahun ke-30 dah tahun ni. Kan? Umur pun bukan lanjut, warga emas dah. InsyaAllah panjang umur lagi. Tak maulah panjang sangat, lagi 40 tahun cukup lah. Lah 60 campur 40, 100 you know. Kan? Jangan duk nyanyuk sudah. Panjang umur, biar sehat. Nabi bersabda, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini manusia yang baik. Sebaik-baik, yakni dari kalangan umatku, orang yang dipanjangkan umurnya, elok pula amalan-amalannya. Jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan ada sifat penting diri. Nah, itu cerita dia. Jadi makna Allah menyatakan sekiranya kamu beriman kepadaku dan hari kemudian. Dan Allah bagi jaminan di penghujung ayat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu, kalau hampa sudi, hampa mau rujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam apa juga perkara yang hampa perselisihkan, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Allah bagi jaminan, kita tak mau. Duk kelih lagi. Panggil semua duk kelih maduk ni. Hana nak apa? Sonok nak jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin khianat, pecah amanah. Han tak takutkah di akhirat esok? Kan? Itu cerita dia. Ya. Terus ada beli, mari kita buat cara Islam. Pemerintahan secara Islam. Tunggu, ni Menteri Agama dah draft dah. Nak buat pindaan terhadap RUU 355. Rang Undang-Undang 355. Nak pindah. Kali ni saya dipahamkan, kesalahan minum arak 40 kali sebatan, bukan lagi penjara. Ikut cara Islam. Kan? Umar buat 80. Nabi kata yang tu pun tak apa. Sebab tu Nabi sebut, "Wa'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih." Ikut sunnah beliau ataupun sunnah para sahabat. Dan gigit dengan gigi gerham. Mudah-mudahan Menteri Agama kita diberi kekuatan oleh Allah untuk membentangkan di dalam parlimen. Masa tu baru kita boleh tengok siapa Islam yang original, siapa Islam munafik. Kalau tak sokong tu munafik. Benda tu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Nah, baik. Jadi maknanya Allah memberi jaminan sebagaimana juga dalam surah Toha pada ayat 123. Toha. Hari ni saya masuk dah surah Toha. Nak baca sikit-sikit macam tu lah. Setahun kadang-kadang dapat 3 kali khatam. Tapi ada anak murid saya tu hebat.
selama tempoh berapa tahun lah? 4 tahun kot. 140 kali dah khatam. Tu dia 140 kali. Saya kata biar betul dia itulah, dia kata tak ada kerja apa, dia pun kematian isteri. Kan? Jadi nak sibuk tak ada siapa dah. Kan? Baca tu. Hari tu dia kata seminggu dia dapat 2 kali kot. Biar betul. Masya-Allah. Tu ada guru pencen hak duduk di apa di madrasah Ustaz Kazim Alias pun macam tu juga, umur 75. Dia pun khatam banyak noh. Allahu akbar. Hai, seronoknya siapa boleh khatam. Saya taklah laju macam depa, bila kita pun sibuk kan lah. Allah kerja banyak. Ya. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Ustaz baca betul tak? Ayat ni. Hampa pun tak ingat. Hampa apa yang macam mana ni? Siapa yang hafal 30 juzuk main duduk depan tu? Yang bermaksud, maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku. Siapa dia? 30 juzuk. Mana? Pengurusi majlis tadi? Oi, kemas Ni pelajar tua. Lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah bagi 2 jaminan. Fala yadhillu wala yashqa. Dia tak sesat dan tidak akan menemui kecelakaan. Ya, kecelakaan khususnya di negeri akhirat sejahtera hidupnya. Tu saya bimbang. Di dunia kita kena melalui ujian. Mana ada manusia tak kena ujian? Tak usah duk sembang. Ustaz Jeffrey kena uji juga. Bawa seorang-seorang kan. Accident. Mesti kena ya. Saya takat lah ni alhamdulillah lah tak kena lagi lah. Agaknya nak kena. Tapi dia bagi jenis lain pula. Kan? Jenis lain pula dia uji juga. Tapi saya tidur sofa tu kalau tak pala ruyuk, tak pala ruyuk. Saya senang lena. Kut nak fikir serabut lah. Orang duk hentam saya, musuh ramai tu hamnya pasal. Aku punya pasal aku nak lena malam ni. Tak mau duk fikir pasal depa. Kan? Allah uji. Saya nak ulang ayat. Tak ada manusia yang akan terlepas pada ujian Allah. Kau percaya tak kak? Betul. Bagi dalil kak yang duk sembang kemai. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat 2 dan 3 surah Al-Ankabut. Tak ada manusia akan terlepas pada ujian. Mesti kena. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yani dan surah kejap ayat 35 ya. Allah kata kalau tak salah Al-Anbiya, siapa ada Quran cek tengok. Dan aku akan uji manusia ni bisyarri wal khairi. Ada yang diuji dengan kesusahan, kepayahan hidup, ada pula yang diuji dengan kesenangan hidup. Dan kepadakulah kamu akan dikembalikan. Al-Anbiya kot ayat 35 apa. Nah. 35. Al-Anbiya tadi Al-Ankabut 2 dan 3. Tak ada manusia yang akan terlepas. Saya cara saya, Ustaz Jeffrey cara Ustaz Jeffrey. Ustaz lain pun sama. Ustaz Alim Nasir, dia Allah uji juga. Dia ada kuliah sini ya. Kuliah bulanan. Dia main dengan siapa? Isteri dah. Bukan isteri baru, lama dah. Apa pandai-pandai isteri baru. Kan? Allah uji. Ya? Isteri pertama meninggal dunia. Kan? Itu ujian juga. Saya pergi ziarah itu, pergi semain jenazah. Tak pernah tengok lah Ustaz Alim Nasir menangis, tapi hari itu menangis. Saya pakai mask. Jadi aku teriak, orang tak tahu siapa teriak. Orang faham tak? Aku pun teriak, weh, berhenti tak? Sebab kita kenal dia lama. Walaupun tak rapat. Kan? Tapi kenal lama dah. Kami seangkatan lah dengan Ustaz Abdul Alim Nasir. Dalam bidang dakwah ni. Allah uji. Ya?
Allahu Akbar. Yang sedih tu, saya dipahamkan, isteri dia meninggal dunia, dia pun tak sempat tengok sebab tak dibenarkan masuk dalam bilik tu. Kalau dia masuk, dia tak boleh keluar. Sebab kan COVID, dia pun tak mau keluar masuk. Saya dipahamkan. Habis umur tu. Kan? Dia bahagialah. Kan? Hari Jumaat lah tu. Kan? Kalau tak silap saya. InsyaAllah. Ustaz Ismail kamu hari Jumaat 15 Ramadan. Masya Allah. Bulan purnama. Sahabat saya Ustaz Muhammad Baki hari Jumaat. Laungan azan subuh meninggal. Ustaz Mahmud kawan saya hari Jumaat. Masya Allah. 10-20 pagi. Ramai kau. Tak apa hari apa pun tak apa. Yang pastinya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ali Imran 102. Itu yang penting. Baik. Jadi siapa-siapa yang ikut berpandukan kepada Al-Quran As-Sunnah tak usah bimbang. Sebab tu muafakat nasional ni tidak akan berjaya melainkan kena rujuk itu. Hampa nak sangat jawatan. Baik nak tengok. Baik kita tengok Quran. Hang ni layak tak? Track record hang macam mana? Sebab nak bagi jawatan pun kau kena tengok dulu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Kena bagi ke ahlinya. Kan boleh bagi hang nak menteri, hang jadi menteri. Kan? Tak boleh. Sebab apa? Kalau main bagi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Hadis Bukhari. Rosak, hancur kalau tak bagi pada ahlinya. Faham ni kak? Nah, saya pun ada sekolah. Ada sekolah rendah, menengah lelaki, menengah perempuan. Dulu saya buat akaun kak, saya ceramah, saya buat akaun, mana boleh pergi letih aku. Kan? Lah kita ada ahlinya. Orang yang mengaji bidang accounting. Lega kita. Pegawai kewangan seorang, pegawai akaun seorang. Tak boleh bagi seorang buat dua kerja. Kalau dia pegawai kewangan, dia pegawai akaun, tak lagi jam kita. Pasal apa? Dia boleh menipu. Minta maaf lah. Kalau hampa dengar pun nasi hampa lah. Kerja dia tu. Kan? Oh, nak cari orang yang amanah kan senang kak. Tiada. Sini siapa buat akaun? Ikman. Mari aku tengok scan tu. Boleh percaya ke tak? Okey, line clear. Tak, banyak duk lingkup satu. Pasal kita bagi semua jawatan kepada seorang. Tak boleh. Sebab tu saya ramai pekerja. 60 orang kau ni. Kan? Terus ada sembang kemas lah kalau buka sekolah tahfiz ke apa ke. Pelajar tak ramai, 250. Pekerja kami 60. Tahun depan nak tambah lagi. Tak jadi 65 ke 66 tu. Tapi Tuhan tolong kau. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Kamu tolong aku tolong hang dengan bimbang. Allah tolong lama kau 11 tahun. Cuma saya pesan, kalau saya meninggal dunia, hampa kalau nak sekolah ni berterusan, kena ada sifat amanah. Sifat amanah, bukan masuk jadi ahli amanah. Tu tak mau. Faham kau? Tak anggap pun amanah apa? Jangan. Marah depan tengok TV. Itu hak saya lah nak cakap apa lorat apa. Bukan salah. Sebab tu saya nak sebut, saya nak baca hadis riwayat Imam Muslim untuk menjawab tohmahan, keraguan yang terdapat di kalangan orang Islam. Kita ni lah ni bolehkah lagi? Sesuaikah lagi kita nak berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah? Tu banyak. Zaman Nabi boleh lah, bukan zaman kita. Tak betul kau. Al-Quran As-Sunnah ni relevan sebagai pedoman di segala tempat, masa dan zaman. Pasal apa saya kata macam tu? Siapa boleh jawab? Kak Saklin Nasir dia serius sikit tu. Serius banyak lah. Sekali lawak tu. Aku banyak lawak pada serius. Kadang-kadang nak khutbah pun lawak. Mereka pakat gelak, hilang pahala hampa. Aku tak apa. Ya, terlupa dah kata khutbah. Yang syok itu saya tanya, ada hamba Allah tepi jawab lah tu. Betul tak? Betul. Payah dah hang.
tak usah duk jawab. Saya memang khutbah saya macam saya berinteraksi dengan orang. Baru dia hidup. Kalau nak jak, tapi lama dah lah kita pun berkhutbah. Relevan. Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman di segala tempat dan zaman. Pasal apa kak? Agak-agak apa saya nak kata? Saya dah pernah sebut dah dulu sini. Saya tahu Melayu mudah lupa. Tu masalah hampa ni Melayu. Aku bukan Melayu original. Mak aku orang Indon. Bapak saya orang Malaysia. Tu yang cerdik banyak tu. Kalau Melayu original jam. Tapi bukan Melayu Serdang belah ni lah. Melayu belah Sungai Petani tu. Sini sama ya. Pasal Nabi Isa akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman. Dia pun rujuk Al-Quran dan hadis Nabi. Mana dalil? Jilid pertama mustika hadis. Hadis ke-15 riwayat Imam Muslim. Kalau ada ni pergi balik cari. Kaifa antum idza nazala ibn Maryam fikum fa'ammakum. Bagaimana keadaan kamu, yakni umat Muhammad di akhir zaman, ketika Isa anak Maryam diturunkan oleh Allah untuk memimpin kamu atau memimpin kita semua. Fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau memimpin umatku atau kamu, umat kita ni di akhir zaman, dengan berpandukan, berpedomankan Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu. Jadi kalau kita kata tak sesuai, tak relevan, salah. Sebab ada hadis. Boleh? Sebab tu yang pertama, muafakat nasional ini tidak akan berjaya kalau umat Islam tak merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh? Yang keduanya, qudwah, contoh kepada kita hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita duk pandai-pandai nak pergi mencontohi orang lain. Tak boleh. Nabi lain pun tak boleh. Kena tengok Nabi Muhammad. Pasal apa kak? Sebab tu bila cakap ada dalil ni payah orang nak sanggah. Kalau siapa duk sanggah lagi ceramah saya, kalau dia tak gila babi gila dua tu kan. Weh, aku baca Quran, aku habaq surah, aku baca hadis, tak betul lagi. Nak dak sampai tengah mana? Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah akhlak Muhammad? Hadis Bukhari, kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad itu Al-Quran. Amirul masuk dah, insya Amirul. Tu cerita dia. Apa dia kok? Akhlak Muhammad itu Al-Quran. Maknanya ulama mensyarahkan hadis ini, segala tindakan-tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalahi Al-Quran. Apa Allah suruh dia buat, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggal walaupun merugikan. Tu yang kita nak contohi dia tu. Sebab Allah utus dia pun untuk itu. Kalau tidak kak, hanya Allah turunkan Quran, tak ada orang tunjuk ajak, kita nak buat macam mana? Allah pilih dia. Kamu beramal dengan isi kandungan Al-Quran di sepanjang kehidupan kamu. Dalam apa juga segala bidang yang kamu buat, Al-Quran rujukkan kamu. Menjadi contoh. Sebab tu Allah puji dalam surah Al-Qalam ayat 4. Innaka la'ala khuluqin azim. Di antara nikmat yang sepatutnya kita syukur ialah terutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah kata kepada Nabi Adam. Nah, dia kata tadi, Allahu yaqulu li Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Wahai Adam, kalau bukan kerana Muhammad, aku tak cipta hang, aku tak cipta syurga. Nak abang apa kau? Ni insan pilihan Safwataha, dia kata tadi, ni insan pilihan dia. Sebab tu kita kena ikut dia, kena contohi dia, bukan nak contohi orang lain. Sebab tu Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang agung, yang sewajarnya menjadi contoh. Orang kata apa? Suri teladan apa?
Nah, betul, suri teladan ataupun suri rumah tangga. Yang tu kena menikah seorang lagi. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tu dah lihat Al-Ahzab 21. Contoh utama Muhammad, jangan tengok lain. Muhammad ni ketua tentera pun dia, ketua kerajaan pun dia, ketua rumah, semua dia yang terbaik. Dia kata tadi, untuk menzahirkan insan pilihan Allah ini. Masya Allah. Patut kita bersyukurlah. Kalau tak syurga pun Tuhan tak buat. Kita pun Allah tak cipta kalau bukan kerana kewujudan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, dia kata tadi, makanan enak kita makan, kita syukur, pakaian kita syukur, minuman syukur. Kenapa tak syukur dengan kewujudan Muhammad? Rasa-rasa macam nak pergi luar negeri lain lah saya pun. Geram aku nak pergi boleh bercakap macam tu. Kan? InsyaAllah. Dia tak ada masalah. Kan? Pergi mengaji sungguh-sungguh. Itu saya pergi dah. Tapi nak buat macam mana anak nak menikah? Kan? Balik bagi kahwin, pergi buka tahfiz pula. Tak pergi dah. Tu kata kat rumah sekali nak pergi lain. Kan? Pergi ke mana? Pergi buang 3-4 tahun mengaji bahasa Arab. Sampai boleh bercakap macam tu. Balik Malaysia aku tak cakap Melayu dah. Hampa faham, tak faham sudah. Aku takut bukan cakap hampa tak faham, harap tak faham. Dia tanya, Mada diperlih. Jangan marah. Baik. Jadi contoh utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, panglima tentera dia, pemimpin negara dia tegakkan sebuah negara Islam yang pertama, melaksanakan syariat Islam. Nak contoh siapa lagi? Baru berjaya. Mai saya nak bawa dalil. Kalau kita cakap tak ada sandaran, orang boleh putang lagi. Awak kalau ikut orang lain tak boleh ke? Oh. Baik, nak tanya. Tadi Nabi Isa. Nabi Isa akan diturunkan semula untuk memimpin umat Muhammad di akhir zaman berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Yang ni hadis tentang Nabi Musa. Ingat nah, ulul azmi 5 orang saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Nabi 124,000. Ni Nabi Musa ni di tangga keempat kau. Bukan calang-calang. Tu pun Nabi kata tak boleh ikut Musa. Oh dia. Riwayat Ad-Darimi riwayat Ad-Darimi dia ada satu Ad-Darimi boleh tengok, boleh rojok jilid pertama mustika hadis ke-14. Dengar nah tentang Nabi Musa. Tadi Nabi Isa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil." Berhenti dan dulu. Kalaulah dengan tidak semena-mena Musa muncul di kalangan kamu. Nabi kata hampa dua berhimpun dengan aku, tiba-tiba Nabi Musa mai. Kamu ikut dia, kamu tinggalkan aku, la dhalaltum an sawa'is sabil. Nescaya kamu sesat dari jalan yang lurus. Dia ada kitab Taurat ke? Ikut Nabi Musa pun sesat. Ni hari ni kita ikut siapa ni? Sistem pemerintahan sekular ni. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Kalau ikut Nabi Musa pun sesat. Dan ni bertambah-tambah sesat. Dan Nabi sambung, walau kana hayyan wa adraka nubuwati lattaba'ani. Kalau Musa hidup sezaman denganku, Musa wajib kena ikut aku. Musa dah tak ada dah. Muhammad dah wafat. Kita nak ikut siapa? Ikut Muhammad. Baru beres. Muhammad dah tunjuk ajak semua dah. Sistem pemerintahan Islam macam mana, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kemasyarakatan, semua dia ajak. Nak ikut orang lain siapa? Nak ikut barat siapa? Tidak kah? Kita punya sistem pendidikan ni kena ubah. Jangan macam zaman kami dulu. Pergi mengaji, pergi belajar, tak tahu hala apa siapa. Sejarah. Pergi belajar tentang Stalin, Lenin, kok zaman tu ada Stalin. Semua Karl Marx, semua tu komunis.
Hitler tu pula Haji Misai Kontot. Macam gambar 3 Abdul. Ini Haji Misai Kontot tak maulah. Orangnya muda tuan. Apa punya tangkal lah. Tak laku. Kan? Itu cerita dia. Nah, kena ikut Nabi. Contohi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhir sekali, tak akan berjaya muafakat nasional melainkan yang duduklah dia berusaha bersatu ni kena berjihad. Mana apa? Bukan perang ke kena bersungguh-sungguh. Nak memastikan kuasa milik orang Islam. Tapi bukan dalam arti kata boleh buat zalim kat bukan Islam. Tak boleh. Sekali lagi saya baca hadis, saya baca Quran banyak. Nak cerita ni, kalau nak berjaya apa pun, kena berjihad. Macam tadi saya baca Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kena bersungguh-sungguh. Jihad tu makna apa? Kesungguhan untuk mencapai sesuatu matlamat. Itu makna jihad. Maksud juga berperang pun jihad. Tapi saya tak mau sebut perang. Saya nak sebut kesungguhan. Nah, macam saya duduk ceramah lah kak. Kak tengok saya bukan, dia tengok buku Quran tu. Ayat Quran pumpang biar. Betul percaya tak ni? Saya baca tadi betul tak? Kalau tak percaya main duduk ni. Saya usaha tanyalah rumah saya. Dia duduk tengah baca Quran. Dia warak dia. Tiap-tiap hari baca Quran. Mai mana ayat-ayat saya duduk ceramah, dia test dah. Ni dengar ni. Ayat ni surah berapa api tanya. Semua betul. Habis saya dah buat kerja. Ni ayat ni surah berapa ayat ke berapa? Saya buat nama surah ayat ke berapa? Anugerah Allah kak. Saya bukan bangga. Saya nak guna anugerah ni lah ni. Kena syukur dengan cara kita berdakwah bagi orang faham tentang Islam. Kena bersungguh. Kalau hangat-hangat tiap ayat tak boleh kak. Oi. Dia takkan berjaya. Ni macam dia apa 30 juzuk. Siapa apa? Seorang pun tak boleh angkat tangan. Kuluku kepala sekali lagi balik awal semua. Dia bukan apa, dia angkat tangan, saya duduk tanya dia susah hati. Saya duduk pergi sekolah tahfiz tu, ustaz-ustaz tak berani, mau tunduk. Hari tu ada sekali tu, yang mana satu ustaz ajak Hafiz ni. Ustaz Hafiz, dia pun angkat tangan. Aku duduk tanya dia kata silap dia angkat tangan. Nak pergi lah ngantuk bukan ada apa. Kena bersungguh. Pasal apa kena bersungguh kak? Pasal musuh kita banyak. Musuh kita dua. Satu syaitan. Dalam Quran Al-Hajj surah ke-22 ayat 52. Ni syaitan kak kena tulis ni. Dah duk elok dah ni. 5-6 bulan dah elok dah. Tukar pemerintahan kan. 7-8 bulan, syaitan pun main masuk lah. Saya mempunyai cukup kerusi untuk mengambil alih pemerintahan negara kita. Pulak dah. Kita kak, Tuhan pesan kat kita, bila kita ada cita-cita yang baik, hasrat yang baik, syaitan tak biar. Sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia. Dia kata dia ada kerusi cukup lah. Betul kak weh, kerusi rumah orang kahwin. Punya gila nak jadi Perdana Menteri. Elok dah. Ni yang Tuhan sebut. Wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Itu ayat dia. Al-Hajj surah ke-22 ayat 52. Ingat tak? Bila kita ada cita-cita baik kak, syaitan tak lepas kita. Ada saja. Kalau Allah kata Muhammad sebelum hang pun Rasul dan Nabi pun kenal, takkan hang tak kenal. Syaitan terdiri pada dua bangsa, jin dan manusia. Dalam Quran Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Manusia dan jin, syaitan. Sebab tu kena berjihad, kena bersungguh-sungguh. Musuh kita yang pertama, syaitan. Musuh kita yang kedua, yang ni sampai hari kiamat. Sama lah macam syaitan. Kak nak tanya kak, iblis dia besar Iblis.
Tak bersara lagi no. Dari Adam sampai kiamat dia akan kacau, dia akan usik kita. Bukan dia saja musuh kita. Dua golongan. At-Taubah surah ke-9 ayat 73. Yang ni kena faham elok nah. Ayat saya nak baca At-Taubah surah ke-9 ayat 73. Inilah musuh umat Islam sepanjang hayat. Panjang zaman. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah kamu. Allah pun suruh Nabi berjihad. Berjuang sungguh-sungguh, jangan angat tiap ayam. Yakni menentang golongan kafir dan munafik. Inilah musuh kita. Yang kedua munafik. Ni yang susah. Kapiak naik tocang kau pasti ada belakang depan munafik. Orang Islam yang sanggup gadai prinsip. Depa rasa depa pandai, depa lebih alim pada ulama. Allah geli-geleman Kita pun tak mengaku ulama. Kita ustaz apa? Ustaz besya-besya je. Saya boleh kata tiap-tiap hari lah buat kuliah duha live pukul 10 sampai pukul 11. Hari tu berhenti Ustaz, bagi ustaz lain. Kan? Pasal saya sibuk ni, saya mula sambung balik. Ramai penonton lah, ratus-ratus. Nah, pukul 10 sampai pukul 11. Orang pun mula kenal tahfiz mutmainah. Nah, hak kenal saya tu kenal lah, ada juga yang tak kenal. Dia masuk kali pertama ni, dia kata dengar ceramah ustaz ni. Loh, aku hidupnya lama lah, ni baru hang tengok. Apa ni cerai ni? Hang nak buat je apa? Kan? Itu cerita dia. Kafir dan munafik. Dan Allah ajak Nabi, waghluz alaihim. Naklah kamu keras dan tegas terhadap kedua-dua golongan ni. Jangan berlembut. Tak maaf. Ni rakam syok. Ajakan kita lembut sangat. Dengan kafir. Memang lembut. Tidak, tak tegas. Ni, penjualan arak ni. Nampak nak U-turn tak dah. Bia tak apa. Nah, liquor tak boleh. Liquor tu arak. Bia dia kata benda yang tak apa, mana boleh tak apa. Hak dalam tin tu pun dia lah. Kalau minum satu tin mungkinlah mata tak juling lagi. Antara tengok 3 tin tengok. Saat lagi silat-silat balik masuk rumah oleh silap bilik dah. Tu dah Mak Piramli takkan tak tengok. Kan? Bila aku kahwin, silap bilik dah. Dia mabuk lah tu. Kan? Lembut sangat. Itulah tengok isu-isu. Depa hina agama kita, hina agung, hina Nabi. Semua alasan bila kita nak ambil tindakan, dia kata apa? Kebebasan bersuara. Ini aku ajak. Bila kita sentuh depa sikit, tak sentuh agama depa kata kita resis. Kerajaan, hampa dengar elok ni. Kena tegas. Quran aja. Ikut Quran, dunia akhirat selamat. Yang bagi muka ke depa. Kan? Sebab tu dalam khutbah saya kata orang kafir ni mampu dia depa komen. Kau suka aku nak cakap. Aku suruh anak khutbah ni buang ada kai. Walau bagaimanapun saya nak jawab juga. Islam tidak membenarkan kita melakukan kezaliman terhadap orang bukan Islam. Jadi rakam ni cantik Pertama hujah saya ni dalam kitab saya dah bawa ni, Matan Arba'in ni. Ya, hadis ke-24. Hadis Qudusi, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu." Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Mana Allah bagi jaminan Allah tak buat zalim kat kita. Dan aku mengharamkan ianya juga kepada kamu. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Tak boleh buat zalim kau walaupun tak ada orang bukan Islam. Allah sebut dalam surah Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimun nasa syai'a
walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya aku tak buat zalim terhadap manusia ni walaupun sedikit, akan tetapi manusia itu yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi makna tak boleh buat zalim. Dan nak jawab nak, orang tanya kita, pasal apa dulu boleh berkawan dengan DAP lah? Tak, pasal dia korang ajak. Nah, pasal dia mengkhianati perjanjian di antara kita dengan dia. Dia yang khianat. Peringkat awal masa dulu Pakatan Rakyat, oh, dia kata tak apa, orang Islam nak laksana wuduk itu mereka punya hak. Memanglah dalam Perlembagaan Persekutuan sebut macam tu. Tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Nah, itu dalam 11.1 Perlembagaan Persekutuan. Kan? Tiba-tiba bila dia dah ada kuasa, nampak dia pernah mula teguh ke, dia mula tunjuk. Tak boleh. Alamak, bukan aku marah anda dah. Dah Tok Wan tak marah Yang teriak pula jam aku lagi. Dia nak pujuk. Nah, tak boleh Halim, bukan aku marah dia. Kan? Nah, dia dah mula nak sekat hak orang Islam, dia mula nak rampas. Dia khianat tak? Khianat. Mana dalam Quran? Dalam Quran Al-Anfal ayat 58. Tak ingat ayat ni. Ini ayat kat bila kita bekerjasama dengan orang bukan Islam, bila mereka khianati perjanjian kita, maka kita kena tinggalkan mereka. Mereka khianat. Dulu mereka kata tak apa, ini hak orang Islam, buatlah hudud, kami tak kacau, kami bukan nak kena. Oh, kemai Lim Guan Eng lah. Nah, saya nak mencontohi Umar Abdul Aziz, kunung-kunung kepala bapak hang. Hareh tu. Kat gi kumaki dan Cina nanya hang Guan Eng. Ayat 58. Dengar. Tu dia. Mana dia? Tu dia. Dalam pakai spek pun tak nampak lagi. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawain. Tu dia. Innallaha la yuhibbul khainin. Cuba dengar. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum. Dulu dia kata okey, kita buat apa? Tahaluf siasi, political collaboration, kerjasama politik. Arab kata tahaluf siasi. Tengok Allah kata, dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka secara jujur. Kita habaq hampa dengan kami tak ada apa dah. Pasal hampa khianat kami. Dulu hampa kata tak apa, kami nak laksana hudud. Bila hampa kuat, naik tocak. Dan Allah kata di sini secara jujur, semuanya Allah tidak suka pada orang yang khianat. Jadi boleh. Yang kedua, orang bukan Islam yang boleh kita kawan, hak tak kacau agama kita. DAP malah kacau. Dari Quran Mumtahanah 8. Kalau orang bukan Islam kacau agama kita, dari Quran ayat 9, tak boleh kawan. Kita ikut Quran sesat gagak? Tak sesat. Itu panduan Allah. Depa yang mengkhianati perjanjian, sebab tu kita tak kawan lah. Kita cerai tu DAP talak 3 juta. Tu dia. Tak boleh nikah dah. Cina buta tak boleh dah. Oh, depa biadab tunggu. Depa latih anak-anak depa hina agung. Kan? Hina macam-macam. Kita tak sentuh agama mereka. Mereka buat video peli cara kita semayang. Sebab tu puan-puan ni tak boleh. Hak tak ganggu agama kita, boleh. Hak ganggu tak boleh. Jadi makna, kesimpulannya, kita kena berjihad. Bersungguh-sungguh menentang syaitan jin, syaitan manusia, menentang kafir dan juga munafik. Apatah lagi untuk mengakhiri, mesti ada cita-cita untuk menegakkan negara Islam, untuk memperjuangkan agama Allah dibimbangi
Kalau kita mati tak peduli tentang Islam, tak peduli tentang umat Islam, nak takut mati munafik. Man mata walam yaghzu walam yuhaddi nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Setahun lebih dah tak main tu, lambat sikit tak mana. Alah, rumah dekat ni, kami jauh nak balik tu. Tadi duduk seraya kat polis tak pergi main. Pasal 3 orang. Kami 2 ada lesen, ada surat polis. Dia lah. Pergi buka-buka tingkap, polis kenal muka handsome ni. Assalamualaikum Ustaz. Line clear. Siapa tak kenal orang ni? Kau pergi tak mana pun kenal. Dia kenal, tak payah cerita panjang lah. Dia kata kami nak pergi ceramah. Jadi siapa-siapa yang mati, kata Nabi, tak pernah berjihad untuk menegakkan Islam, untuk membela agama Allah, dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Islam. Ini yang saya bimbang. Mati sedemikian dengan membawa balik benih munafik. Na'udzubillah kau. Orang munafik masuk syurga tak? Orang munafik. Munafik masuk syurga tak? Tak. Cik. Bagi dari Quran tak? Dari Quran. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. An-Nisa 145. Sampai tak ada perasaan nak memperjuangkan Islam. Allahu Akbar. Allah buka peluang kau. Saya nak sudahi, mudah-mudahan saki baki umur saya ni, saya boleh berbakti pada Allah, pada Islam. Lah saya terlibat dengan kerajaan negeri Kedah. Dah rompah pelantikan politik. Abang bila sikit pasal ada rakaman. Hai. Mungkin yang ni cita-cita saya dulu, nak bagi sesuatu untuk Islam. Bukan kepakaran, saya tak ada kepakaran, mungkin pengalaman. Saya terlibat dengan Yayasan Islam Negeri Kedah. Salah seorang ahli lembaga pengarah. Kemah aku ni. Saya dengar lepas pun nama saya awak lah, ambil aku bukan minat macam ni. Saya minat macam ni ya. Telefon doktor, ana yang suggest nama ustaz, kerana pengalaman ustaz mailah tolong bantu. Rupanya baru saya tahu Yayasan Islam Negeri Kedah ni dia salur banyak tempat. Kalau agama, orang miskin, surau, masjid, semua lah. Masya Allah. Jadi saya dah dilantik lah salah seorang ahli lembaga. Bukan lembaga toyol. Lembaga toyol pula. Lembaga pengarah. Hari itu pun pakai smart, tak pakai jubah. Sampai orang tak kenal, tengok handsome lebih. Siap dengan kod. Ahli lembaga pengarah. Pasal apa pakai kod? Sejuk. Aku tak boleh tahan. Piram tambah itu sejuk semua. Pihak baru ni bawa pakai kod. Tu saya doa, ya Allah, berilah kekuatan padaku supaya aku dapat memberi sesuatu infak untuk kerja-kerja Islam. Memang tu bidang saya minat. Mungkin insya-Allah saya akan turun semua masjid, surau, jabatan kerajaan sampai mendakwah, cari dana sikit untuk Yayasan Islam Negeri Kedah. Jadi itulah, kena ada cita-cita, hajat, hasrat untuk memperjuangkan agama Islam. Dibimbangi kalau mati tak ada hajat, tak ada cita-cita, mati munafik. Itulah 3 ramuan untuk memastikan muafakat nasional ataupun penyatuan ummah ini berjaya. Jadi saya nak bagi salam dulu, lepas tu adalah sikit-sikit pengumuman. Salam dulu. Terima kasih khususnya pada Ustaz Ikmal. Ni duk sebut ustaz, esok jadi ustaz lah, insya-Allah. Hampa semua baru nak start. Terima kasih pada Ustaz Ikmal, pada Ustaz Jeffrey jugalah. Walaupun beliau tak ada di sini, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.